وتمم بالخير يا فتح يا عليم يا عليم وبه نستعين. اللهم ربنا ربي زدنا علما. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. Surah Jin, muka surat 572. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقال الإنسان والجن الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Baik, ini surah Jin. Surah ini turun di Mekah. Peristiwa ini berlaku sebelum daripada surah ini turun. Surah ini turun pada di Mekah, agak-agaknya seminggu atau 2 minggu selepas peristiwa ini berlaku. Nah, yaitu Nabi SAW ada satu rombongan Nabi dan sahabat-sahabat pergi tabligh. Jadi dalam perjalanan pergi ataupun balik, saya tak jelas itu, dia singgah di satu wadi, satu tempat. Lalu pada subuhnya Nabi solat subuh berjemaah dengan sahabat-sahabat Nabi di padang pasir. Lalu serombongan jin 9 orang semua sekali, daripada hadis 9 orang semua sekali, datang mencari-cari dan terjumpa rombongan Nabi. Mereka berjumpa dan mereka mendengar Nabi membaca Quran dalam solat subuh. Sekat tu ya cerita. Nabi nya tak tahu, sahabat pun tak tahu, sehinggalah Nabi balik ke Mekah. Dia sampai di Mekah, agak-agaknya kita kata seminggu lepas pada tu ataupun 2 minggu selepas pada tu. Bila sampai di Mekah, maka turunlah wahyu ni, yaitu
Qul uhiya ilayya, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya, katakanlah pada mereka wahai Muhammad, pada tahu pada semua, uhiya ilayya, telah diwahyukan padaku, annahu istama'a, telah datang, sesungguhnya telah datang mendengar, nafarum minal jin, satu kumpulan daripada jin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu, maka mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang begitu menakjubkan. Takjubnya kerana ayat-ayat tauhidnya serupa dengan ayat-ayat tauhid dalam kitab Taurat. Mereka ni rombongan jin dari yang beragama Yahudi lah, kalau kira ikut syariat Nabi Musa AS. Ikut syariat Nabi Musa AS. Jadi bila Nabi beritahu tu ke sahabat-sahabat, bila baca ayat ni, bila ada seorang pun sahabat kata, oh patutlah saya baru ni ada kembar perlu tekuk ke apa ke. Tak ada cerita tu. Jadi Nabi pun tak tahu, sahabat yang ada sekali pun tak tahu kata ada jin mari. Maka siapa-siapa yang kata boleh tengok jin, boleh scan jin, itu ada masalah sikit lah. Pasal ni Nabi sendiri tadi, Nabi bukan Nabi seorang ni, dengan sahabat sekali. Jadi sahabat pun tak ada rasa, tak tahu pun kata ada jin mari, tak tahu pun. Sehinggalah diwahyu. Ayat pertama tu, kul, kata pada mereka, iaitu beritahu kepada mereka, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku. Kalau Nabi, kalau Tuhan tak wahyu, Nabi tak tahu. Itu mana dia? Jadi annahu, bahwasanya annahu istama'a nafaru minal jin, bahwasanya satu kumpulan daripada jin telah datang mendengar Nabi baca Quran. Kisahnya gini, ikut riwayatnya gini. Semenjak Nabi ini diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, semenjak itu langit ni sudah tak terbuka lagi bagi jin. Tak kira lah jin Islam ke jin kafir. Ni jin Islam ni, dia tak boleh naik lagi ke langit. Maka dia berasa ada sesuatu benda ganjil berlaku ni. Maka dia cari sehinggalah suatu hari jumpa dengan Nabi. Dia kata mesti ada sesuatu besar berlaku di dunia. Kalau tidak, kami biasa naik ke langit. Dan jin ni bolehlah kita cakap lebih kurang macam Superman lah. Dia boleh naik, dia boleh berhenti, dia tak perlu pada oksigen apalah dia. Nah, dan jin yang manusia ni mengikut hadis Nabi-nya pula, Nabi-nya jinnya takut pada manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala titah kepada mereka melalui Nabi lah. Jadi Nabi beritahu, kalau kamu nak duduk oleh kerana takut pada manusia, duduklah di laut. Duduk di laut, ataupun di padang pasir, atau di padang-padang, ataupun dalam hutan atau bukit. Dia takut dengan manusia ni. Pasal manusia ni hebat kan. Ada rasul lagi, ada da'i lagi, ada bakar dia. Wahyu, ada kitab lah apa. Dia tak ada. Dia tak ada rasul, tak ada apa dia. Jadi apabila dia ni datang menjumpa Nabi, berjumpa tu, maka dia terkejut kerana ayat dalam Quran tu sama dengan ayat yang ada dalam kitab Taurat. Daripada satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat Nabi selepas wafatnya Nabi, dalam hadis saya dah baca dalam, tak silap saya, dalam Tirmizi ataupun Abi Dawud. Nama sahabat tak ingat. Suatu hari dia pergi ke Urdun, Jordan lah. Pergi ke apa tu, tempat bangunan kubur Jordan tu, Petra. Dia pergi situ.
Lalu orang beritahu kata ada satu tempat tu, situ tu tempat macam satu dewan tu, situ tempat jin berkumpul. Dia ni sahabat Nabi, dia tak peduli, dia tak takut siapa. Jin tak jin, dia tahu dah jin rendah pada manusia. Jin tak ada buat apa-apa tindakan pun. Orang Melayu je herannya, takut pada hantu raya ke apa. Sahabat-sahabat Nabi dia tak peduli belaka tu. Lalu dia masuk dalam bilik tu, bilik besar. Bilik besar tu, lalu dia tengok satu orang tinggi agak-agak 10 kaki tinggi, sedang solat. Dia tengok orang tu tengah solat 2 rakaat, solat sunat lah, 2 rakaat. Lama dia tengok. Dia masuk dalam tu, tengok ada orang di situ tengah solat. Dan orang tu tinggi 10 kaki agak-agak. Dia tu tengoknya takjub kepada jubah yang orang tu pakai. Sudah kawan tu solat, dia berpaling, lalu beri salam apa cakap lebih kurang. Maka dia beritahu dia ni seorang daripada jin yang datang jumpa Nabi yang ada dalam surah jin. Dia kata, akulah seorang daripada yang datang mendengar Nabi baca Quran tu. Dia kata dia salah seorang daripada 9 orang. Dia beritahu kepada sahabat. Ini dia nak tunjuk lah, dia nak tunjuk dia saja ni. Kemudian sahabat tu tak peduli pada apa dia kata tu, duk tengok ke jubah. Dia kata, aku tahu kamu ni heran tengok jubah aku pakai ni. Pasal jubah aku pakai ni, jubah ni aku pakai masa aku jumpa Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tu bezanya 600 tahun. Dan Nabi Muhammadnya mati dah masa tu, 600 tahun lebih. Jubah tu dia pakai. Dan dia nya pengikut Nabi Musa AS. Umur berapa tak tahu. Jadi dia ni, jin ni adalah makhluk yang umur panjang lah. Umur panjang maknanya dia jenis slow sikit, apa semua sikit. Jadi umur panjang sikit lah. Macam kita, kalau macam dunia kita sekarang ni, kura-kura umur panjang kerana dia slow. Dia slow, panjang umur. Yang aktif tu sebab mati, gitu lah. Dia umur 300 tahun ni, umur 300 tahun ni masih lagi belum akhir balik. Umur 300 belum akhir balik lagi, budak ni. Dipanggil Toyu. Dipanggil Toyu, budak kan? Budak. Panggil Toyu. Dan dia agak-agaknya besar 10 kaki, tinggi 10 kaki lah agak-agak. Jin ni dia boleh membesar tubuh dia, membesar dan mengecil, dan boleh berupa beberapa jenis makhluk. Boleh berupa manusia, boleh berupa anjing, babi, burung, ular, tikus dan sebagainya, gitulah, lebih kurang kucing, ular, tikus, gitulah. Ada lebih kurang 9 jenis ke apa, dia boleh tukar body dia. Saya masa saya bertapa dulu ada pernah jumpa dalam bentuk ular. Mari dalam bentuk ular. Suara macam naga, suara dia lah. Tuanya Sani. Sani. Dia ada setepon dia. Sueka. Tahu dia tu jinnya macam mana? Dia mata berkelip. Dan benda dia besar ni atau besar ni, suaranya macam naga, derah. Derah yang bunyi song-song tu, darah tu. Kempah habis tu bilik saya duduk tu. Lalu lebih kubur tu lah. Masa zaman jahiliah. Lepas tu pukul 3 pagi kita nak lain mari naik duduk, dia duduk beragau sama dia tu sampai naik atas rimba apa semacam-macam. Nak baca bilik tak boleh. Sibuk dia, sejak mari sini, sejak mari sini, sejak mari sini. Waktu hambak kita, dia hambak satu ekor tu, dia gigit satu ekor tu, yang seekor tu lari. Kemudian dia sampai ujung sana, yang seekor tu pusing lagi, gigit kawan ni pula, lari pula sini pula. Jadi kita mata dia gitu, tak lari kita, tak lari.
beli tu. Tak ada beli apa lah. Coba. Lepas tu bila nak subuh masa saya nak naik tu, dia sudah keletihan lah. Daripada pukul 10 malam lagi sampai pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, dia berhenti lah, duduk belaka buat dia belaka tu. Saya duduk tengok dekat, rati ke mata, rati. Tiba-tiba kelip buat belaka. Masa kata gitu, buat dia ular, dia mana ada kelipnya ular. Tu jin. 6 jam dah kita duduk serabut ke ular. Tiba-tiba kena ke dia jin. Tak ada benda lah. Dia takut kita apa? Banyak peristiwa lah. Tapi mana nak ceritanya, kita boleh tengok tu kerana dia nak tunjuk pada kita. Kalau dia tak nak tunjuk pada kita, tak boleh tengok. Dan siapa-siapa yang boleh tengok tu kena member pula. Dia kena daftar ahli. Ahli apa? Ahli syirik ke Tuhan, baru boleh. Kalau biasa ni payah nak jumpa. Kalau biasa ni payah lah. Jadi jin ni ada yang ada ketika dia mari siari pada siari mari dah. Saya angkat kepala. Ni tekak dia bergerak gitu. Oh, ketak lah, tak biasa. Tapi terganti mata pun kelip. Allah, dia ni. Maknanya siapa-siapa yang jumpa tu ialah dia tunjuk pada orang tu. Orang tak boleh tengok dia. Yang boleh tengok tu ialah kalau dia tu member ataupun dia sengaja nak tunjuk. Ustaz, jadi yang hadis yang kalau ular hitam tu kalau dia tak nak keluar, kalau dia jadi ular hitam apa saja ular. Apa saja ular. Jadi kita nak beritahu tepuk lantai. Oh. Keluar kamu sekali. Kata ular. Keluar kamu sekali, dua. Yang tiga tu kalau dia tak lagi boleh pukul. Kalau dia jin juga apa pukul mati tu. Mati kalau kena. Mati. Cuma nak pukul dalam masa dia dalam alam gaib dia tu, macam mana nak pukul? Tak kena ni. Macam pukul udara lah. Atau pukul cahaya kan. Mana kena, tak kena. Awak ambil benda lempar pada dia, apa benda tu, tak kena dia. Dia ada dulu di dinding. Kita pun ambil beretih ke apa, kalau kita balik ke dia, tak kena. Gara-gara ke beretih ke kaca hijau ke macam-macam lah. Yang India dia tu apa, cili padi tu. Dia tak cili padi, takut nak suruh sakit mata. Gila bangga. Dia benda alam lain. Dia tipu aja. Awak letak gini lah, awak buat jin akan sakit mata. Siapa yang beritahu tu? Jin juga beritahu tu. Allahu Akbar. Ini masalahnya. Bila tak tahu tu, susah tak. Tapi ni cerita dia. Saya dengar banyak cerita contoh ulama-ulama dia boleh mengajar, kata dalam jin datang mendengar, ada yang dia mengajar dengan jin saja. Ada? Macam ni dia boleh tahu dia mari jumpa, mari minta izin. Kalau tidak dia mari dengar curi ya. Dia memang minta izin nak belajar. Ada. Cara minta izin. Dia mari jumpa murid. Dia Cakap dengan jumpa dengan murid, beritahu nak belajar. Dia pernah kena Ustaz? Dia pernah kena? Ada. Apa dia? Jadi macam belajar ni, dia biasa je dia mari curi-curi dengar ya. Dia mari curi. Tapi dia gaib lah Ustaz. Dia dalam berita gaib ya. Saya dapat berita daripada ada madrasah di India yang memang mereka minta nak belajar. Ramailah kumpulan jin. Saya dengar macam di Universiti Madinah, lepas tu Ben Bas pun dia cerita dia mengajar. Memang gitu. Dia minta tu.
Kalau tak minta tak ajar. Jadi biasanya ada di Darul Ulum, katanya Darul Ulum Deoban. Jadi murid atau guru yang nak mengajar biasanya mengajar hadis. Mengajar hadis. Dia akan letaklah, awak jangan ikut ni kawasan lain ni, jangan cross lah ni pokok jin dia, tempat dia nak belajar. Dia minta nak belajar tu, jangan cross lah. Masa mengajar tak nampak pun apa. Dan ada yang dia berupa manusia pada belajar dalam bentuk berupa manusia. Ada. Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Ya, apa dia? Orang lah. Jadi berlaku saya jumpa Ustaz Salah, dia punya murid masa dia sekolah hafal Quran dia dulu datang ke Kelantan. Mudir madrasah dia tu Pakistan tu, jadi mudir datang. Jadi kita sambut lah. Jadi antaranya dia cerita, maknanya di Darul Ulum tu ada malam-malam ada satu orang, dia untuk ustaz lah, dia tugaskan untuk jaga pelajar-pelajar dulu di asrama kan. Jadi takut kalau tak tidur, tak membaca, tak tidur tu tak boleh lah. Pasang lampu ni mahal kan, elektrik kan. Jadi kalau duk cakap-cakap kosong dia suruh tidur. Jadi seorang ustaz tu kerja dia ramu tu lah. Jadi satu hari tu dia tengok lampu satu bilik tu celup. Bilik tu ada 4-5 orang. Dia pun masuk, dia pun tengok ke lubang kunci tu. Ada satu ekor ular senduk tengah dia baca kitab. Gitu. Tengok kitab. Dan manusia biasanya duduk tidur. Dia duduk semilik dengan manusia biasa. Dia jin. Buka pintu. Lalu dia berjumpa balik kepada manusia. Lalu ustaz dia kata, awak kalau nak main pasal berupa ular-ular gini ni, tak suruh duduk sini. Gitu kan? Mantap. Beritahu terang-terang. Itu contohlah, wallahu alam yang sebenar pun. Tapi biasanya di madrasah-madrasah ada. Madrasah kita Ustaz? Tak ada lagi. Ada lagi. Itu nama balik awal dah. Apa dia? Dia macam Superman lah. Dia boleh terbang macam Superman. Maknanya dia, kalau maknanya dia dah pergi ke satu tempat ke satu tempat, Dia boleh pergi. maknanya skrin L-wheel dia. Atas kehendak dia nak pergi dekat mana. Dalam skrin mata dia dah boleh berada di ya. dia pergi ke New York ke London. Ya. Dia bukan pergi ke New York saja, pergi ke langit pun boleh. Ustaz, macam mana dengan Korin yang masa lahir bersama kita dengan juga Korin yang Korin tu pun jin juga. Dia jin yang tu dia cuci dengar sekali lah. Korin tu ialah korin yang dibuat khas untuk satu orang manusia. Itu khas dah. Semua termasuk Nabi pada. Masuk Nabi pada. Jadi dia memang mendengar apa kita buat amal apa. Jadi yang Nabi punya termasuk Islam katanya. Yang lain tu banyak kayaknya tidak. Zero. Itu dia ditugas, yang diletak khas tu pokok setan sudah siap dah. Dia jumlahnya 9 kali ganda penduduk manusia. Di jin ni ramai dia 9 kali ganda. Kalau kita sekarang ni 7 bilion. 9 kali ganda, 63 bilion dia buat dia. Ramai ni. Ustaz dia membiak. Dia memang membiak lelaki perempuan ada. Dan yang dikatakan bunian-bunian tu ialah tempat dia dah. Mereka kata bunian lah, apa saja nama tu, itu nama-nama yang diglamorkan. Sebenarnya sekalinya tempat perkampungan buat dia lah. Gitu. Macam mana setan yang dihadiahkan oleh Allah dekat orang yang buat syirik bid'ah tu? Wa arsalna alaihim, kami utuskan ke atas mereka tu asyayatin, setan. Maknanya siapa yang buat syirik tu Allah Taala utus setan. Bermakna seperti mana utus Nabi gitu.
Mana syaitan tu ada kuasa atas dia. Ini masalah besar. Dan setiap wirid yang tidak ada daripada hadis Nabi, sekor lagi. Masuk putuskan tu Allah dia akan jin masuk. Dia tak boleh masuk dalam tubuh. Dia tak boleh masuk dalam tubuh kecuali awak panggil. Awak panggil dia masuk lagi. You invite them to come in. How? You buat syirik ke Tuhan lah. Buat syirik ke Tuhan. Dia rakib dengan atib. Rakib tu yang menjaga orang tu daripada dirasuk oleh jin. Atib tu yang menulis. Dia seorang yang menulis ya. Bukan dua orang, bukan rakib atib dua orang menulis. Dah satu yang jaga orang tu daripada dirasuk oleh jin. Satu lagi yang menulis. Dia tidak dua orang menulis, seorang ya. Adalah Quran ni. Nah. Ada yang buat kubatan, ada dalam badan ada duit. Tu dia sudah ada. Saya dulu ada benda ni. So, very good question lah. Kalau awak buat syirik ke Tuhan, wirid-wirid yang syirik ke Tuhan, boleh tengok lah, boleh rasa lah, memang boleh scan lah. Saya kata tadi tak boleh scan, tapi orang yang member tu boleh lah nak scan, memang boleh. Saya dulu bukan kata scan gini, saya lalu dengan kereta, saya tahu dah sini ada. Sungguh. Ada orang naturally boleh ternampak Ustaz. Dia tak boleh. Dia tak tunjuk, dia tidak akan tunjuk pasal itu rahsia dia. Dia nak tipu tak boleh kalau dia tunjuk pada orang. Orang cakap kan budak Yang budak kecil apa semua tu, itu anak dia. Anak toyo tu anak dia. budak kecil nampak. Dia tu memanglah tu bila nangis budak tu kerana dia tengok iblis. Betul dah gitunya. Dia masa kecil boleh tengoknya. Ataupun orang gila. Dan orang gila boleh tengok. Orang gila orang tu dia boleh tengok tu. Dia tunjuklah pasal gila tak ada masalah apa. Dia gini, rahsia dia yang paling besar sekali ialah tak boleh tengok tu. Tu rahsia dia kan. Kalau dia ni ada duduk 45 ekor duduk celah tu, 45 ekor duduk celah ni, kita tengok, kita tahu dah. Senanglah nak buat. Masalahnya tak tahu ni. Katanya Nabi SAW atau sahabat itulah, masa sampai di Madinah, dia kata jin-jin ni macam nak sepak kaki gitu, seperti anak-anak kambing belega di kaki-kaki orang, karena syirik banyak, syirik kelompok banyak menyeluruh kan, dari ramai buat dia menghuni. Sebab tu tidak boleh pergi ke majlis-majlis syirik ke Tuhan, pasal situ banyak. Lepas tu tempat-tempat joget, pak menari, majlis menari antara lelaki perempuan, situ pak ramai dia. Jadi saya cakap terang-terang lah, saya masa dulu saya tidak scan game ni, saya tengok tahu dah, begitu boleh kata, boleh tahu dia duduk kat mana. Masa tu kita lalu saya, dia duduk kat mana tu, duduk situ. Dia ada suara, dia ada bunyi. Iyalah kita awak tak tahu. Dia ada satu jenis bunyi. Kalau dia ni Afrik, kalau dia Afrik dia bunyi gini. Kalau Hatu Raya dia gini. Kalau Toyonya lagu ni. Kalau Plesiknya lagu ni. Dia ada satu jenis bunyi. Saya tak boleh nak cerita, tak tahu nak cerita pasal dia bunyi itu tidak seperti bunyi biasa ni. Dia cakap Ustaz. Cakap. Jadi yang saya boleh dengar dulu kan, nak tidur, biasa nak tidur, bunyi mari Allah Hatu Raya sekarang. Kita tak takut ke dia tu, kita nak tidur tu tak boleh.
Faham tak? Saya tak takut pun. Macam Ghostbuster. Dah. Ni saya katakan lah. Dah ada awak tanya ni. Habis cerita main cerita ni. Dia berpasangan Ustaz. Dia berpasangan, dia lelaki perempuan. Yang lelaki lebih jahat Ustaz. Serupa ya. Ustaz, kematian jin ni adakah masa hari kiamat ataupun dia pun Dia mati macam kita ke? macam iblis tu sampai Iblis tu sebelum kiamat. Itu pun Tuhan tak beritahu pun. Tuhan beritahu ditangguhkan mati dia. dia satu. Dia seorang ya, dia lain mati macam biasa. Dia ada sampai tempoh mati, sampai mati. Dan mati mereka tu duduk dalam alam roh. Maka di alam roh jin tak boleh tengok juga. Manusia yang mati yang duduk dalam alam roh, jin tak boleh tengok. Jin pun kalau mati duduk dalam alam roh juga, tak boleh tengok juga. Jadi dia nak tipu aja ni. Dia nak tipu ya, dia tipunya begini, dia nampak malaikat ni. Malaikat pergi mari ni dia nampak. Yang malaikat ni bila berjalan, bila jumpa sama dia bercakap lah, halo, apa khabar, assalamualaikum, apa semua. Mari apa? Ni nak jumpa ni Izzah ni gini. Bisa je lah. Jadi dia cerita. Jadi malaikat tu cerita sama dia. Jadi jin ni dengar. Jin dengar tu lah pecah rahsia Izzahnya. Maka ada bini ni perangai yang gini. Bodek bini ni pakai balak sini gini macam-macam lah. Faham? Tu. Jadi rahsianya ialah dia tidak boleh tunjuk diri dia. Kalau dia tunjuk, pecah rahsia. Gitu. Bagaimana dengan sihir yang Nabi terkena tu? Sihir cerita lain, jangan campur aduk. Jangan. Sihir cerita lain. Jin cerita lain. Jin makhluk. Ustaz, yang jin mati tu itu ke alam roh lain, kan? Wallahu a'lam, alam roh lain ke alam roh yang sama, wallahu a'lam. Ustaz, kalau dia nampak malaikat dia mana dia lebih beriman tu Ustaz, dia lebih nampak. Dia ni sepatutnya beriman lah. Tapi degil lah. Degil. Dan saya ni saya cakap terang kawal lah, senang-senang lah. Saya wirid-wirid saya baca ni, kalau kadang-kadang dia jadi panas. Dan untuk menyejukkan tu, saya kena baca selawat sifat tu. Selawat sifat tu memang untuk sejuk benda ni tu. Iaitu benda syirik ni, saya tak baca ni, wirid ni lah, untuk sejuk. Kalau tidak gila. Memang dia panggil gila isi. Tak baca selawat tu. Selawat tu selawat buat dia. Selawat tu baca satu, mari saya kau tu. Semua ni kena tipu kau buat dia semua sekali. Nah. Macam mana contoh lah, saya beritahu contoh ni. Misalnya satu orang kena rasuk ke jin. Bila dia kena rasuk ke jin, dia ada sebab jin terasuknya. Kalau member macam kita kata Hindu ke Buddha tu, member confirm dah tu, itu senang. Dia tak payah peduli apa dah. Masa member yang senantiasa pergi menyembah berhala dah tu. Yang kita ni, yang Islam ni, yang keluar masuk ni. Hari ni masuk Islam, tak akan keluar. Esok masuk pula, tak akan keluar ni. Yang Nabi kata akhir zaman, mereka Islam pagi-pagi Islam, petang-petang kafir, petang-petang Islam, pagi-pagi kafir. Itu hadis tu. Iaitu kekufuran yang manusia buat tu, jin sadis tidak suka manusia tu kekal dalam beriman. Apabila satu orang, saya jumpa ramai ni, yang dia rasuk jin ni, biasanya lah orang yang minta doa, ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan tunjuk aku jalan benar. Kalau minta ni, maka Tuhan buka hati dia. Bila buka hati tu, tercabut dia daripada orang itu. Maka tercabut tu dia marah. Investment sudah juta,
Dia silih berganti ni, tukar ni queue ni, popok dia ni. Masuk tanda. Duduk mana-mana semua ada, duduk kepek sekali. Pergi solat apa, dia tak marah solat tu, pasal awak syirik, beres ya. Awak nak solat berapa kali ke, nak pergi ke Mekah ke, beres, tak ada masalah. Apa tu? Pasal syirik tu ada dengan awak dah. Dia tahu ibadat tak terima satu pun. Nah, dia tahu ibadat tak terima. Jadi sekarangnya masalahnya, apabila satu orang dalam rumah tu minta ihdinas siratal mustaqim, maka jin tu tercabut daripada dia. Tercabut tu marahnya. Ni kalau biarkan, ya habis ni sebuah rumah ni akan bertukar jadi beriman habis. Mana murtad daripada akidah sesat dia lah, kita kata. Maka dia akan rasuk. Macam mana rasuk? Tunjuk mata lah, tunjuk mata 2 biji ke malam-malam, kagu-kagu dinding, tarik-tarik kaki, gigit-gigit. Oh lebam, nampak dia lebam. Memang dia gigit sungguh. Dia gigit tu boleh jadi orang yang member dia. Jadi dia nak orang lain. Seorang yang minta ihdinas siratal mustaqim, tapi yang dia gigit tu bukan orang lain lah. Mungkin gitulah. Sehinggalah orang tu panggil bomo. Bomo mari berubah dengan apa? Dengan garam. Garam tu semua tu dia pun bila balik garam tu dia pun walau sakitnya tu apa ni aku nak pergi dah. Kita pun pakai percaya, oh beres lo lari dengan garam nanti ni. dia senyum je dia keluar. Kita tak keluar. Kau tahu dia keluar. Dia kata je dia keluar. Kau tengok dia keluar. Tak tahu belakang. Jadi semua ni sindawara. Dan orang yang jadi dukun tu, dia berasa dia sudah menyelamatkan orang tu. Rupa-rupanya dia tu member kawan tu. Allah ni penipuan ni lah masalah ni. Faham ni? Jadi apabila satu orang tu mentauhidkan Allah Ta'ala, dia tidak boleh biarkan orang tu duduk dalam tauhid lah. Dia kena biar orang tu duduk dalam syirik. Apabila semua sebuah rumah tu dan penonton-penonton yang datang melihat tu percaya belaka bahawasanya jin hantu ni boleh lari daripada garam ni, dia sudah berjaya, beres. Dia pun kalau okey bye bye. Walau lah minta tu lah minta ni tu, itu pelakon dah dia tu. Kalau kena gangguan je tu, doa dengan Allah je lah. Tak payah panggil bumi. Tak payah, pakai doa ya. So dia mengucap 2 kali syahadah, cabut gitu ya. Dia mudah ya. Dia memang takut pun. Kita ya berasa dia tu. Dia jelek, dia tengok mata dia, kita pun tak jadi ni. Saya sudah ajar di sini, tak tahu apa orang dah. Bahawasanya jin ni kita baca doa ya, minta dengan Allah. Kalau orang tu sedang kena rasuk lah, jadi dia nak baca doa tak boleh, kita suruh mak dia baca, adik-beradik dia baca. Kalau tak boleh belaka kerana tak erti benda belaka tu, maka kita boleh lah untuk sementara waktu, untuk selamatkan orang tu boleh. Tolong doa ke dia, doa kepada sesakit supaya cabut benda tu. Itu dia lah. Kalau boleh ajar kepada keluarga dia. Kalau keluarga tu semua buta huruf tu, satu hal lah. Buta huruf belaka tu tajing ni lah. Maka lepas ajar mereka, lepas baca-baca tu ajar tauhid ke semua satu keluarga. Ajar tauhid ke satu keluarga, tak boleh. Dia mudah ya ni, bukan payah apa. Sebab itulah Hindu yang masuk Islam tak ada kena rasuk ke hantu pun. Mak Saleh masuk Islam tak ada kena rasuk pun dia. Kenapa tak kena rasuk? Kerana tauhid tu dia tak boleh kacau.
ala siratal mustaqim. Aku tidak boleh kacau orang atas siratal mustaqim. Allah Ta'ala pun jawab, memang kamu tak boleh kacau orang-orang yang atas siratal mustaqim. Awak tak nak diusir oleh jin mudah. Mentauhidkan Allah tak ada. Saya nak beritahu awak satu cerita. Anak saya yang mati itu, suatu hari dia balik rumah. Dia kerja sini. Dia balik ni. Hari yang kedua tu dia kata, ayah, ada toyo lah, banyak bogel dalam rumah, dalam bilik dia. Pergi mari. Lepas tu awak macam mana awak? Dia kata, kita kalau buka pejam mata gitu lah. Saya cukup marah pasal benda ni tak sepatut ada di rumah saya jin ni. Maka tahulah saya bahawasanya ada satu perkara yang saya tak buat. Cek ada satu wirid yang saya tak buat. Buat wirid itu tak ada, buang saja wirid itu. Jin pun tak ada. Memang kita rupanya. Itu maksud Ustaz, buang wirid tu. Dia tak baca wirid tu ke? Saya tak baca, saya tak buang. Saya tak buang. Dia kena buang benda ni. Right, that's the right question. Buangnya ialah misalnya kita ada baca wirid, misalnya contohnya kita kata selawat sifat lah, mudah nak cakap, yang tidak ada dalam syariat. Maka cara nak buangnya, aku buang mengucap 2 kalimah syahadah sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian aku buanglah segala wirid kagum ni, termasuklah selawat sifat ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Kita kata pada Allah, aku nak buang ni benda ni dengan bismillah, dengan nama Allah. Tinggalkan je tak boleh. Oh, tinggal tak buat, tak lari dari situ, macam awak tambah. Tak lari. Ni usaha sebenarnya. Ada faham? Apa saja wirid yang tidak daripada syariat, semua ada belakang. Dialah yang menyebabkan awak nak tinggal tak boleh tu. Sayang nak tinggal macam tahlil kan. Macam tahlil kan payah kan tinggal kan dulu. Nak terima pun tidak gitu. Dia bid'ah ni satu perkara yang luar biasa. Nak tinggal tu luar biasa. Syirik ni buat dak ya. Saya ada cerita tentang syirik ni buat dak. Seolah-olah syirik ni macam cakap bohong gitu ya. Dosa ya. Padahal masuk neraka tak keluar. Tapi tak nampak besar. Itu dia panggil dihiasi oleh syaitan tadi. Nah, itu reka-reka lah cerita dia ya. Jadi jin ni saya beritahu reka-rekanya ialah saat guru saya suatu hari dia pergi ke Indonesia tahun 73. You were not born yet. Tahun 73 guru saya pergi ke Indonesia, jumpa guru di sana. Guru jenis ni lah, silat seru Nasrullah apa sakti tu, memang daripada dia dah. Lalu bila sampai sana, katanya guru sana, guru di sana di Jawa Barat, dia kata gini, dia kata, anak mau tengok ayanda punya khadam, boleh? Mau tengok? Kata boleh. Dia ambil sirih, dia ambil kapur, dia tulis di sirih. Dia panggil nama dia sapu angin, nama jin. Dia buat gini di telinga, dua kali, dong ke depan. Dia duduk seller tu sama tinggi dengan orang berdiri. Dia berkata anda faham amanah turut perintah. Besar ni tuan ni, kepala ni. Ni pergi tengok budak-budak dia ni, termasuk saya. Tahun 72 maksud saya pergi tengok dia. Ni anak-anak dia ni. Dia masa tu telefon tak ada ni, payah ni. Tahun 73 ni.
Telefon tu payah dah. Bukan macam sekarang satu tak sahabat ada 2-3 telefon. Dia kata pergi tengok ni, dia keluarga dia ni macam mana ni keluarga ni. Nak tahu berita lah, lama kan. Dia kata ngek maaf. Iyalah kalau kita perut tak ada. Maka ayanda pun kata ke guru saya, minitkan dia. Tengok je, minit. Start becek tak? 3 minit setengah, dok sampai. 3 minit setengah. Daripada Jawa Barat ke Kelantan pergi balik. 3 minit setengah. Dengan laporan siap. Laporan siap. Ni gini, ni anak dia demam yang ni waktu tu dekat maghrib. Ni tak balik rumah lagi, ni tak mandi lagi, ni tengah ni lagi, ni sakit, ni apa macam-macam cerita. Laporan setiap buah 9 orang anak murid. Laporan siap satu semua sekali. Balik daripada Indonesia, jumpa memang betul. Tak lari sebiji. 3 minit setengah. Awak cuba bayang kan? Daripada Kuala Lumpur ke Jakarta, berapa? 800 kilo. 800 kilo. Kuala Lumpur Jakarta. Atas sikit pada Jakarta. Kita kata 900 kilo. Kata Kuala Lumpur ke Kelantan 400. 800,200 kilo pergi balik 2,400 kilo. 3 minit setengah. Awak ingat nak tangkap jin duduk sini, nak ambil buku boleh potong. Dah nak baik bagi tipu. Percaya tu. Nampak tak? Awak nak tangkap macam mana di derah ni? Ya satu lagi, yang awak tak nampak dah pula dah. Allah, awak nampak dah penipuan ni? Oleh muak dabah lah apalah Allah. Ada satu tu cerita, kita perbuah dulu lah. Saya malas sebut nama, kalau sebut nama kenal lah kau. Takak dia no, di UKM. Muak dabah, pergi buang di. Wah, patut keh no. Takut tak ada lagi. Lah. Lepas tu ada cerita kan, jin tak boleh cross sungai lah, hantu tak boleh cross sungai, laut lah. Bohong belaka. Dia tipu belaka lah. Allahu Akbar. Nah cukup dah. Iaitu sekarang ni maknanya bagi orang-orang yang tahu macam saya dulu memang tahulah. Memang tahulah ni. Saya dah wirid dia khal. Suatu hari saya akan baca wirid tu kawak dan tafsir wirid. Wirid yang saya boleh kena jin. Saya beli live talikah kita. Siap semua. Seluruh dunia boleh tengok. Ni cakap bohong belaka ni. Nah, bila awak belajar 15 juzuk ni habis ni, insya-Allah lepas hari raya ni kau, saya akan baca wirid ni. Lepas tu bila baca awak nampak syirik duduk di mana? Satu-satu awak tahu saya. Syirik di mana ni? Satu. Ha. Aduh, hai. Okey, faham tak ni? Jadi apa saja yang awak seru selain daripada Allah, maka yang mari itu ialah jin. Yang mari itu jin. Seru apa saja awak nak seru selain daripada Allah, mari jin. Termasuklah ni tok ayah kita ni atas padang kan, dalam hutan ke. Tok ayah ni anak cucu ni tempat tidur sini ni, tak ada apa-apa dah syirik dah. Pasal awak seru benda yang gaib. Seru yang gaib hanya Allah Ta'ala saja. Okey. Habis itu tu satu baris dia bagi. Baik, ni cerita-cerita daripada cerita saya beritahu tadi. Saya tidak bawa bagi contoh daripada lain. Saya bagi contoh semasa. Awak pilih nak belajar bahasa mana? Nak bahasa Jalalain ke Ibn Kathir, Abasi pada, Tawari pada, yang daripada hadis-hadis pun boleh. Supaya nah, tapi saya beritahu sini ialah daripada keadaan semasa. Baik, ayat yang kedua, yahdi ila rusdi. Quran itu akan memberi pimpinan kepada jalan yang lurus. Quran itu yahdi ila rusdi,
Quran itu akan membawa kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bihi, maka kami buat jin beriman dengan Quran ini. Dia dengar tu dia percaya, sebab dia sudah tahu daripada syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, bahawasanya Nabi akhir zaman ni mari. Lepas pada Nabi Isa akan ada satu orang Nabi lagi. Dia tahu. Bila dia dengar saja, dia terus beriman. Dia tidak kata dengar tu cari alasan-alasan itu, tak ada. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan buat syirik dengan Tuhan kami dengan salah mana-mana manusia sekalipun. Wa annahu ta'ala, dan ada pun Tuhan tu ta'ala, yang maha tinggi Tuhan tu dengan segala sifat mulianya, jaddu, dengan segala sifat kemuliaan, jaddu rabbina, dengan segala sifat kebesarannya, mattakhadha sahibatan wala walada, tak mungkin, tidaklah dia Tuhan tu, Tuhan kami, rabbina, Tuhan kami itu mengambil, gini saya ulang balik, wa annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tu ta'ala, maha tinggi sifat-sifat mulianya, jaddu kebesarannya, rabbina, Tuhan kami itu mattakhadha sahibatan wala walada, tidak mungkin dia mengambil isteri, wala walada, ataupun mengambil anak angkat. Buat isteri angkat pun tidak, buat anak angkat pun tidak. Mana buat perantaraan melalui perempuan pun tidak, melalui lelaki pun tidak. Wa annahu, dan adalah Allah Ta'ala tu kana yaqulu safihuna, dan adalah berkata orang-orang bodoh kami, orang-orang bodoh kami berkata, Allahi syatata, bahawasanya tak menasabah. Orang-orang bodoh kami nak mengata-ngata terhadap Allah Ta'ala tu syatata, perkara yang melampaui batas, iaitu perkara-perkara syirik pada Allah. Dia kata pupuk jin pun tak menasabah kalau nak kata kepada Allah Ta'ala perkara-perkara yang melampaui batas, syirik pada Allah. Dia kata safihuna, orang-orang bodoh kami, iaitu jin-jin yang bodoh. Dia semua kita lah jin ni, semua kita lah. Ada yang cerdik, ada yang bodoh, ada yang ketua, ada yang pengikut, ada mazhab, ada yang akidah sesat pada, macam kita lah, jenis Ayahbe pada, jenis agama Kristian, Hindu, Buddha, supaya pasal dia makhluk yang diuji, yang akan dimasukkan syurga atau neraka. Wa anna, dan adalah kami, zanna, kami yakin ni, allan yaqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, bahawasanya tak mungkin akan berkata manusia ataupun jin terhadap Allah ni perkara yang dusta. Dia kata tak masuk akal, tak mungkin, dia kata tak mungkinlah. Kami sangka, dia kata kami yakin bahawasanya tidak mungkin berkata manusia ataupun jin terhadap Allah Ta'ala ni perkara yang dusta. Nak reka agama ke apa ke, dia kata tak menasabah, tak menasabah. Kami ni pokok tu lah, pokok jin, pokok jin. Kami yakin, mana jin yang beriman kata kami yakin bahawasanya tak mungkin berkata manusia ataupun jin terhadap Allah Ta'ala ni perkara yang dusta. Wa annahu, dan adalah dan sesungguhnya ada ni, kana rijalun, ada di antara kami ni, antara beberapa lelaki daripada manusia, ada beberapa lelaki daripada manusia, ya'udzuuna bi rijali minal jin, telah minta tolong dengan beberapa orang daripada jin. Ni masalahnya. Masalahnya jin ni, manusia ni menyesatkan jin. Kita katanya setan menyesatkan kita. Dia kata, buat jin kata, tengok. Dia kata ni, dia kata benar ni, pasal benda ni Tuhan bawa mari ni.
Dia kata ya'udzu nabi rijal minan nas minal jin, bahwasanya berkata bahawa manusia itu minta tolong birijalin dengan beberapa orang lelaki minal jin, daripada jin, fazaduhum rahaqa, maka jadilah manusia itu durhaka, jin pun durhaka juga. Fazaduhum, maka bertambahlah manusia itu durhaka pada Allah, dan jin itu pula jadi sesat pula ada jin. Karena orang dapat puja dia. Kita diingatkan, kita puja jin, menyebabkan kita sesat. Sebenarnya kita puja jin itulah menyebabkan jin itu sesat. Kita pun sesat juga. Ada gitu. Wa annahum, dan adalah mereka itu zannu, yakin, kama zanantum, seperti mana kamu yakin, kamu orang Mekah sini, manusia lah, alla yab'atsallah, bahwasanya Allah Ta'ala tak mungkin nak bangkit. Allahu ahada, satu orang rasul, satu orang rasul sini. Ahada ni satu orang rasul. Nak bangkit, mana lepas pada Nabi Isa alaihissalam tu, bahwasanya jin dan manusia ni, dia kata jin pun kata, manusia pun kata, bahwasanya tidak akan bangkit oleh Allah Ta'ala tu satu orang pun jadi rasul. Wa anna lamasna sama, dan adalah kami intip, pergi mengintip di langit. Dia kata, ni buat dia 9 orang ni. Wa anna, dan adalah kami lamasna sama, pergi mengintip di langit sana. Fawajadnaha, dan kami dapati di langit sana, muli'at harasa, kami dapati di sana dipenuhi oleh penjagaan yang sangat rapi, syadida, yang sangat rapi, wasyuhuba, dan ada juga obok-obok api. Mereka ada pegang obok-obok api. Jadi mari saja buat jin ni, mereka dia kenal kan, tak boleh nak sembunyi dah, dia sama-sama gaib, boleh tengok dia kenal ni jin ni, jin ni ambil balik obok api. Jadi yang mana yang kena tu terbakar. Nah, maka bila terbakar tu ada yang mati dan ada yang mereng. Yang mereng itulah orang panggil hantu. Yang muka hitam tu, tu yang terbakar tu. Adalah surah lain lah. Adalah surah lain. Nah, yang mereng, tapi nak masih lagi gila nak sesat manusia tu. Lagu mana? Iaitu yang ciri-ciri tak kesuruh yang bodoh ni. Kamu pergilah jelek-jelek ke dia, tunjuk-tunjuk muka sikit, gigit, tarik kaki, pada aku, buat akulah, buat kira lain tu. Jadi dia lah pergi tu. Kita pun tengok Allah, mata merah lagi. Tak merah apa, dia kena bakar. Aduh, hai. Dia belajar dengan surah jin ni baru jumpa ni rahsia. Tak ada orang nak ajar ni surah ni. Aku pergi dengar ada Quran dalam tafsir orang. Tak ada orang nak ajar ni surah ni. Surah ni jadi fobia nak mengajar. Syaitan kata jangan ajar surah ni. Pecah rahsia. Wa anna kunna, dan adalah kami dulu ni naq'udu minha, duduk di langit. Dia boleh duduk di langit. Kau tengok filem Superman kan, dia duduk senyap berhenti di langit. Dia boleh. Dia tak perlu oksigen. Buat macam kita ni. Ni. Pada heran apa tu Tuhan nak buat? Ikut dia buat macam mana pun. Dia kata naq'udu minha, kami ni duduk di langit. Maq'ida lisyamsi lisam'i, untuk kami duduk di tempat-tempat untuk dengar, tempat-tempat mengintip untuk dengar. Iaitu dia tahu dah mereka ni lalu sini, dia berhenti sebentar sini, coffee house sini ni, dia buat ni pokok dia ni.
Jadi kita awak duduk di belakang dinding tu, boleh dengar dia cakap apa. Tulan tu macam mana tu? Lah tu lah apa macam-macam lah dia nanti nak dengar berita siapa-siapa. Dia pun turun ke bumi untuk rasa orang yang terlibat. Jadi faman yastami'il ana, dan untuk cuba-cuba dengar al-ana sekarang ini pula, yajid lahu, didapati syihaban rasada, sekarang ni pula didapati di tempat-tempat pengitipan tu ada obok-obok api yang membakar bagi siapa jin yang datang mendengar. Syihaban rasada, yang mana ubur-ubur api itu akan membakar siapa-siapa jin yang datang dengar. Wa anna la nadri, dan kami tidak tahu, benar-benarlah kami tidak tahu. Asyarrun, apakah keburukan? Asyarrun urida biman fil ardi, apa keburukan yang Allah Ta'ala ingini kepada orang-orang di bumi. Am arada bihim, atau Allah Ta'ala ingin nak beri kepada mereka tu rabbuhum, oleh Tuhan mereka tu rasyada, suatu kebaikan, suatu jalan benar. Kami tak tahu. Cuma kami tahu sekarang ni nak naik tak boleh. Ada satu perkara yang Tuhan nak sekat ni. Wa anna minna, dan sesungguhnya kami, daripada kami ni ada salihun, ada juga sebahagian orang-orang kami ni orang soleh, dia kata. Wa minna, dan ada pula daripada golongan kami duna dzalika, yang selain pada demikian, yang sesat, yang kafir. Yang kafir ni ramai, yang soleh ni sikit, macam juga manusia tu lah. Supaya kunna tara'iqa, dan adalah kami duduk pada tara'iqa, pada tarikat-tarikat kidada yang berbeza-beza. Jadi pak kita pun ada juga lah tarikat berbeza-beza. Jin pun ada tarikat berbeza-beza. Supaya ini tarikat Ahmadiyah dia pun ada juga. Ini Nasabandi tu dia ada juga. Atau bilik ni dia pun ada juga. Gitulah. Jadi kami pun ada di dalam jalan yang berbeza-beza, tarikat yang lain-lain. Wa anna zananna, dan sesungguhnya kami menyangka allan nu'jiza, bahawasanya tidak akan melemahkan mu'jizallah fil ardi. Kami betul-betul yakin bahawasanya tak mungkin akan melemahkan Allah di muka bumi. Walan nu'jizahu haraba, dan tak mungkin Allah Ta'ala tu boleh dilemahkan jika siapa-siapa yang lari daripada agamanya. Haraba tu siapa-siapa yang lari daripada agamanya. Wa anna lamma sami'na al-huda, dan adalah kami tatkala kami mendengar petunjuk, iaitu Quran, amanna bihi, maka kami beriman dengan Quran. Faman yu'min bi rabbih, maka barang siapa yang beriman dengan Tuhannya, fala yakhafu, maka tidaklah lagi dia takut, baksan wala rahaqa, pengurangan amal. Baksan pengurangan amal ibadat, wala rahaqa, dan dia tu tidak derhaka. Wa anna minnal muslimun, dan sesungguhnya ada daripada kami, ada orang-orang yang beriman. Wa minnal qasitun, dan ada yang
menyeleweng. Ada daripada puak kami ini yang meleweng, yang buat syirik. Faman aslama, maka barang siapa daripada jin ni yang berserah diri mentauhidkan Allah, faulaika, maka mereka-mereka yang sifat begitu ini taharrau rasyada, maka dia sudah menuju ke jalan yang lurus. Wa ammal qasitun, dan adapun orang-orang yang menyeleweng, fakanu li jahannama hataba, maka adalah dia tu duduk dalam neraka jahannam sebagai tempat yang akan membakarnya. Wa alanil lawis taqam, dan jika sekiranya mereka tu nak duduk tegak ala tariqah, di atas suatu jalan agama, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan beri kepada mereka itu air yang melimpah-limpah. Iaitu rezeki yang melimpah-limpah. Cuma masalah kitanya, kita tak tahu jin ni minum air ke tidak. Dia makan apa? Dia makan zat makanan yang kita buat. Hina dia ni berat benar. Dihina oleh Allah Ta'ala. Tak boleh buat apa. Iaitu dia makan misalnya tulang ikan ke tulang tu, sisa-sisa makanan kita tu, zat tu dia makan. Zat, makan zat. Apa saja benda buangan kita tu dia makan. Lepas tu binatang dia makan binatang dia. Dan binatang dia tu makan najis binatang-binatang manusia. Allah. Dan dia makan binatang tu. Jadi macam mana dia ambil wuduk ke apa tu, Wallahualam macam mananya. Itu Nabi ajar khas dia. Dia ada dalam hadis, Nabi ada pergi ajar khas dia. Syariat. Asap. Ha? Asap. Udah? Pakai ke asap? Asap. Makan je juga asap. Oh, tak tahu asap makan je ke tidak. Tapi hal lain itu gitu. Okey. Faulaika, maka mereka-mereka yang sifat seperti ini taharrau rasyada, duduk terpilih atas jalan yang betul. Mana ni ayatnya? Ma'an ghadaqa, kami akan beri mereka minum air yang mencurah-curah. Linaftinahum fih, kami akan coba mereka dengan tentang rezeki itu. Wa man ya'rid an dzikri rabbih, barang siapa yang berpaling daripada peringatan Tuhannya, yaitu Quran, yaslukhu azaban sa'ada, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam azab yang kuat. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahi ahada, maka jangan sekali-kali kamu suruh bersama Allah Ta'ala dalam masjid itu satu orang lain. Jangan buat syirik dalam masjid. Jadi nak tawasul, nak buat tahlil dalam masjid tu jangan buat. Allah, sekarang ni naik buat atas masjid dah. Nak maulud ngapa macam-macam, joget pada. Aduh hai. Wa annahu lamma qama Abdullah, dan sesungguhnya tatkala bangun berdiri hamba Allah, yad'uhu, yang mereka menyerunya, kadu yakunu alaihi libadah, hampir bersesak-sesak berkerumun ni alaihi kepada Nabi itu libadah, iaitu jin-jin tadi untuk puja Nabi. Gerak ni, dia pun macam kita lah ni. Wa annahu lamma qa Abdullah,
Sesungguhnya tatkala bangun berdiri hamba Allah Nabi Muhammad, yad'uhu, yang menyeru, iaitu berdoa, kadu yakunu, hampir-hampir terhadap Nabi itu libada, mereka berkerumun untuk memuja. Qul innama ad'u rabbi, katakanlah sesungguhnya aku hanya berdoa, hanya seru Tuhanku saja. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak akan buat syirik dengan Allah Ta'ala itu dengan mana-mana manusia. Kul, katakanlah, mana Nabi Muhammad ni manusia biasa saja nah. Inni la amliku lakum darra wala rasyada, sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa kuasa untuk kamu memberi bala, wala rasyada, dan tidak boleh beri apa-apa manfaat, petunjuk manfaat ke apa, petunjuk pun tak boleh, manfaat pun tak boleh. Kul, ayat ni rujuk kepada ayat 65 surah Zumar. Kul, katakanlah, inni lan yujirani minallah, sesungguhnya aku sekali-kali tidak akan melindungi, sesungguhnya aku tidak akan sekali-kali Kul inni, katakanlah wahai Muhammad, inni, sungguhnya aku lan yajirani, tidak dapat melindungiku, minallahi ahada, tidak siapa-siapa, tidak mungkin, lan itu tidak mungkin dapat melindungi aku daripada Allah, iaitu daripada Allah azza Allah, ahada, satu orang manusia. Nabi sendiri pun tidak boleh, siapa-siapa boleh lindungi dia kalau Allah Ta'ala nak beri azab. Cek dengan surah Zumar ayat 66, 65, 66. Walan ajida min dunihi multahada, dan tidak mungkin dapati dari selain pada Allah Ta'ala itu multahada, satu tempat yang berlindung. Cuba tengok surah Zumar ayat 65, 66. Walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum pada kamu Muhammad, la in asyrakta, sekiranya kamu sendiri buat syirik pada Allah, la yahbatanna amaluka, nescaya akan gugur semua amalan kamu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan jadi termasuk orang yang rugi. Balillah, bahkan sebenarnya Allah Ta'ala lah, fa'bud, maka hendaklah kamu sembah, wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu ni termasuk orang-orang yang bersyukur. Okey, huraian ayat ni nah. Illa balaghan min Allah, jadi nabinya tidak lain tidak bukan malaikat tabligh daripada ayat-ayat daripada Allah, iaitu daripada ayat-ayat Allah, wa risalatihi, dan risalahnya. Rujuk ayat Al-Maidah ayat 67. Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, muka surat 119. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, yaitu Nabi Muhammad, balligh ma unzila ilaika min rabbika,
sampaikanlah saja wahyu yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Sampaikanlah saja wahyu Tuhan kamu yang diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak lakukan sikit saja, fama balauta, maka tidaklah sekali-kali kamu telah menyampai risalah aku, risalah Allah. Nabi Muhammad tak beritahu sikit tu seperti tak ngajar langsung. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala akan menjaga kamu daripada manusia. Semenjak daripada hari itu, Nabi sebelum pada tu, Nabi ni bila nak berjalan ni ada sahabat depan, kiri kanan dan belakang. Bila turun saja ayat ni, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala akan menjaga kamu daripada manusia. Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang jadi bodyguard tu, tak payah jadi bodyguard lagi. Ingat tu, Inna Allah la yahdil qawmal kafirin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan beri pimpinan kepada orang-orang yang engkar. Ayat ni kalau tafsir ada lagi ayat lain. Sekat tu dulu ayat ni. Kalau tak tafsir ayat ni ada ayat lain dulu. Panjang. Kita surah Jin ni. Wa ma ya'sillah, barang siapa yang durhaka dengan Allah. Nanti illa balaghan min Allah, melainkan satu tabligh daripada Allah, iaitu daripada ayat-ayat Allah, wa risalatihi, dan risalahnya, iaitu undang-undang syariat. Wa man ya'sillah, barang siapa yang durhaka pada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi orang itu nar jahannam, api neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal dia dalam neraka jahannam itu selama-lamanya. Hatta idza ra'au ma yu'adun, sehinggalah apabila mereka sudah lihat janji yang Allah Ta'ala telah janji pada dia, iaitu janji nak beri azab tu, fa saya'lamuna, maka pasti kelak mereka akan tahu, man ad'afu, siapakah yang selemah-lemahnya, nasira, iaitu selemah-lemah penolong, wa aqallu adada, dan lebih sikit bilangan penolong. Siapa dia sini? Syaitan. Selemah-lemah penolong ialah guru-guru ajaran sesat, akidah-akidah salah yang mengajar tu, dan juga wa aqallu adada, dan yang paling sikit bilangan penolong, iaitu setan. Kul, katakanlah, in adri, aku tidak tahu, aqaribun, apakah lebih sudah dekat, ma tu'adun, apa azab yang telah dijanjikan tu, am yaj'alu lahu rabbi amada, ataupun Allah Ta'ala nak jadikan baginya, bagi orang itu, oleh Tuhanku, amada, satu tempoh yang panjang lagi nak beri. Di antara orang yang engkar-engkar ni, umur ni makin lama makin panjang, betul kan? Ada ayat lain tu, ni ayatnya, makin engkar makin panjang umur. Ni antara ayat dia, ada ayat lain ada lagi. Alimul ghaib, Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui yang ghaib, tidak jin, tidak malaikat, tidak siapa. Fala yuzhiru ala ghaibihi, maka jangan, dan maka tidaklah Allah Ta'ala, tidaklah dia itu memperlihatkan terhadap ilmu ghaibnya. Maknanya dia tidak akan beri ilmu ghaib ni pada siapa-siapa. Illa man irtada min rasulin, melainkan orang siapa-siapa yang dia redha daripada rasulnya. Jadi antara yang Allah Ta'ala redanya ialah Nabi Sulaiman. Boleh tengok jin, pasal dia raja bagi jin, ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi,
dan akan menanya pada kamu nekat-nekat, maka sesungguhnya dia Allah Ta'ala itu yasluku, maka dia sesungguhnya dia Allah Ta'ala itu yasluku, menjalankan baina yadayhi wa min khalfihi rasada, apa yang ada di depan dan belakangnya tu penjaga nekat, liya'lama, agar dia mengetahui, an qad ablaghu, bahwasanya sesungguhnya mereka telah sampaikan risalati rabbihim, risalah-risalah Tuhan mereka, wa hata bima ladaihim, dan Tuhan kamu dan dia meliputi dengan apa yang ada di sisi mereka itu, wa ahsa kulla syai'in adada, dan dia menghitung segala sesuatu itu satu persatu. Dia mengetahui dia ni satu Ustaz. Dia tu nak Jibril alaihissalam. Jadi ayat ni rujuk kepada Jibril. Nah, iaitu Jibril ditugaskan beri wahyu kepada Nabi, dan malaikat-malaikat tu kenal Jibril itu sebagai ketua mereka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ustaz, tapi rasa kan ayat 19 yang Ustaz cakap tu, jin bersesakan mengurungi Nabi tu, mereka